Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengungsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes ini ialah kes 2932 yang merupakan seorang lelaki berumur 84 tahun. Beliau mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengungsikan butiran peribadi kes berkenaan. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan memaklumkan 102 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 2,960 orang. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. 102 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 2,960 orang. Pada hari ini terdapat satu kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 49 kluster. Kluster baru ini ialah kluster 2089 yang mengandungi 36 kes. Yang mana kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 30 tambahan kes-kes baru pada 7 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 65 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 91 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 25 kes positif yang kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,144 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,801 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 7 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan. Manakala satu lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 29 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,857 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 239,143 kes. Menteri Kesihatan juga memaklumkan dengan berpandukan dapatan-dapatan saintifik terkini, garis panduan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Amalan Pengendalian Pesakit di beberapa buah negara. Kementerian tersebut telah meneliti semula garis panduan pengurusan pesakit-pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Bermula pada hari Isnin, 6 September 2021, pesakit-pesakit COVID-19 yang telah disahkan sembuh selepas 14 hari daripada tarikh disahkan positif
boleh dibenarkan pulang ke rumah dan tidak perlu menjalani pengasingan diri di rumah. Walau bagaimanapun, pesakit-pesakit COVID-19 yang disahkan sembuh dan dibenarkan pulang sebelum tempoh 14 hari tamat akan dikehendaki untuk menghabiskan tempoh kuarantin di rumah. Menteri Kesihatan juga menjelaskan berikutan situasi jangkitan COVID-19 yang masih belum stabil, langkah-langkah pengawalan dilanjutkan sehingga 3 Oktober 2021. Pada menjunjung titah perkenan Kebahadulian Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan dengan mengambil kira situasi jangkitan di negara Brunei Darussalam yang masih belum stabil serta penangguhan pemberian dos pertama dalam program vaksinasi kebangsaan, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 21 Ogos 2021 yang mana sepatutnya berakhir pada 4 September 2021 adalah dengan ini dilanjutkan sehingga hari Ahad 3 Oktober 2021. Perkara ini adalah untuk membolehkan langkah-langkah pengawalan yang dilaksanakan memberikan impak yang positif kepada pengurangan penularan jangkitan. Marilah kita sama-sama mengamalkan zikir, doa-doa dan amalan-amalan lain untuk memohon keampunan, petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dari kemudaratan dan bencana penularan wabak COVID-19. Jarak tempoh suntikan vaksin pertama dan kedua adalah antara 28 hingga 84 hari tertakluk pada jenis vaksin. Menurut Menteri Kesihatan, jika tempoh tersebut telah tamat, ini akan menimbulkan kerisauan di mana dos kedua tidak akan memberi kesan yang sepatutnya. Mengikut kajian, suntikan vaksin dos kedua akan dapat meningkatkan kekebalan seseorang. Namun jika sebaliknya berlaku, maka kemungkinan besar individu tersebut perlu mendapatkan suntikan vaksinasi sekali lagi. Mengenai keperluan bagi warga emas untuk memeriksa rekod kesihatan mereka dengan doktor di klinik, Menteri Kesihatan menjelaskan di setiap pusat vaksinasi telah menempatkan doktor-doktor untuk menilai keadaan kesihatan mereka sebelum mendapatkan suntikan vaksin. Varian Delta menurut Menteri Kesihatan tidak mengira lingkungan umur jika jangkitan berlaku. Apa yang penting ialah mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan iaitu memakai sungkup muka, melaksanakan penjarakan sosial dan teranah di rumah. Menteri Kesihatan juga menerangkan mengenai rakaman tular. Jelas Yang Berhormat, lebih 500 orang penduduk kampung di kawasan berkenaan telah dibawa untuk menjalani ujian swab berikutan jumlah kes-kes positif COVID-19 yang ramai di sana. Sementara itu, Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini dalam membantu Kementerian Kesihatan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Penderma-penderma datangnya daripada Fakhrina Samsu, juga menderma Intracorp Sendirian Berhad. Penderma seterusnya datangnya daripada TLT Enterprise. Juga memberikan sumbangan Restoran Razikin. Penderma seterusnya daripada Panasonic Brunei Sendirian Berhad. Juga memberi bantuan Nordin Jaya Sendirian Berhad. Derma juga datangnya daripada Easy Printing Services Sendirian Berhad. Juga menyumbang TSM Sendirian Berhad. Dan derma seterusnya daripada Hui Ling. Penderma seterusnya daripada Nature Trading Company. Juga memberi bantuan daripada Vision Mat Sendirian Berhad. Dan seterusnya daripada Nur Afiqah binti Metusin. Juga menyumbang daripada Project Feed. Dan penderma terakhir datangnya daripada A1.
Orang ramai yang ingin membuat sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre MOH EOC melalui talian 7295712 pada waktu bekerja. Semangat para sukarelawan berkhidmat membantu kerajaan sepanjang tempoh negara menangani pandemik COVID-19 ketika ini dihasrat membantu pihak-pihak berkenaan dalam sama-sama berganding bahu melindungi rakyat dan penduduk di negara ini. Selain para sukarelawan belia dan NGO, turut berkhidmat ialah para sukarelawan dari pegawai dan kaki tangan kerajaan. Setakat ini, lebih 300 orang sukarelawan dari kementerian-kementerian telah melaksanakan tugasan yang diberikan termasuk di hospital-hospital, pusat-pusat vaksinasi dan swab serta pengurusan COVID-19 di beberapa buah lokasi di seluruh negara. Sumbangan sukarelawan bukan hanya memudahkan tugasan petugas kesihatan, namun berperanan menyuntik semangat supaya bangkit melawan COVID-19. Kami sukarelawan membantu mereka dan memudahkan apa saja urusan tujuan mereka berjumpa dengan doktor-doktor di Ripas. Untuk menyeksaan penyabar dan prihatin dalam kira melayan orang-orang awam yang berkunjung ke Hospital Ripas ini. Berbakti kepada negara dan mahu menyumbangkan tenaga kepada pihak-pihak yang berkeperluan. Sebagai frontliner bagi mencek warna Blue Health para pelawat, para pesakit. Sepanjang kami bertugas, Alhamdulillah, tiada masalah besar yang kami hadapi. Semuanya berjalan lancar dan orang ramai juga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sama-sama membantu Kementerian Kesihatan dalam melancarkan lagi proses-proses mengawal penularan wabak ini. Kesukarelawanan menjadi satu subjek yang semakin mendapat perhatian kerana impaknya terhadap kehidupan bermasyarakat adalah tinggi. Ugam Islam sendiri menyatakan bahawa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga para sukarelawan dan para barisan hadapan sentiasa tabah dan bersifat positif semasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan mengikut SOP-SOP yang telah disediakan. Langkah-langkah pencegahan dan pengawalan wabak COVID-19 dari terus menular di negara Brunei Darussalam juga didukung oleh pelbagai pihak seperti agensi-agensi swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang-orang perseorangan. Sehubungan itu, syarikat garaj adik-beradik atau Brothers Garage mengagihkan sungkup muka secara percuma kepada orang ramai. Sebanyak 2,000 kotak sungkup muka diagihkan melalui kaedah penyerahan secara pandu lalu dalam sama-sama membantu pihak kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Ini merupakan kali kedua syarikat berkenaan mengagihkan sungkup muka. Semasa pengagihan, pihak syarikat melaksanakan kegiatan amal berkenaan dengan mematuhi protokol kesihatan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Orang ramai terus dinasihatkan agar dapat memberikan kerjasama dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan agar usaha yang dilaksanakan berbaloi dan berharap situasi melanda negara ketika ini akan beransur pulih.